pertama adalah manusia, iaitu sikap, kepelbagaian tugas hakiki staf dan juga tulisan staf itu sendiri. Yang kedua adalah kaedah, yang mana catatan maklumat secara manual digunakan, dan juga bahan yang digunakan adalah kertas, menyebabkan rekod disimpan secara tidak efektif, dan persekitaran yang memerlukan kepada rekod penyimpanan dan juga rekod disimpan berasingan. Ini adalah draft bab punca paling mungkin yang mencatatkan tertinggi, yaitu maklumat bercampur, rekod tidak susun, kertas mudah rosak dan direkodkan berasingan. Maklumat juga adalah secara bersampur dan juga tiada spesifikasi rasmi. Betul, lagi satu jawapan tuntas. Kalau dia bilang memang tidak ada rekod untuk dirujuk. Dan juga tempat penyimpanan rekod kita tidak ada. Dan barangkalian rekod yang kita ada itu akan hilang. Ya. Berikutan daripada ringkasan alisapan punca paling mungkin bagi setiap punca masalah, dan apa yang kita lihat sekarang ini adalah cartapan yang menunjukkan dengan lebih jelas pecahan punca paling mungkin mengikut peratus masing-masing. Ini pula adalah merupakan raja Pareto 1. Baik, ini adalah rancah pokok cadangan bagi penyelesaian. Yang pertama, rekod tidak tersusun. Dengan cadangan penyelesaian adalah data rekod perlu mempunyai nombor rujukan. Maklumat yang bercampur, rekod perlu disusun mengikut klasifikasi data. Rekod yang berasingan, maklumat data yang direkodkan perlu seragam. Kertas mudah rosak dan ruang penyimpanan yang terhad. Rakan-rakan SRK, so cadangan yang kita yang pertama adalah data rekod belum mempunyai nombor rujukan. Keputusan timbulan. Cadangan yang kedua, maklumat direkodkan mengikut klasifikasi data. Keputusan kumpulan. Ketiga, maklumat data yang direkodkan perlu lebih seragam. Keputusan kumpulan. Cadangan kita yang keempat adalah mengelakkan penggunaan kertas. Keputusan kumpulan. Dan yang kelima, rekod perlu disimpan di suatu tempat yang lebih khusus. Keputusan kumpulan. Melalui plan tindakan 571H, pihak kinemolog sedang memilih dua cadangan penyelesaian, yaitu maklumat direkodkan mengikut klasifikasi data dan juga mengelakkan penggunaan kertas. Rumusan daripada cadangan penyelesaian, maka SRK telah mewujudkan sistem bersepadu yang memudahkan rekod keterapan pelajar keluar kolej dan membantu SRK membuat penyemakan rekod kekerapan pelajar keluar melalui pembangunan sistem ESRK. Kami juga telah mendapatkan kelulusan daripada pengurusan guideline untuk projek kumpulan kinemolog. Projek kami juga merujuk kepada manual pengurusan garis standar skop tugas staf Resident College dan Tahun Sabah edisi pertama. Maka dari itu, kumpulan kinemolog tampil dengan sistem ESRK. Pelaksanaan kepada semua SRK berkenaan dengan sistem ESRK. Ini adalah merupakan ringkasan lembaran semakan 2 seperti yang di layar. Ini taklimat pelaksanaan yang diadakan. Dan ini adalah merupakan Raja Pareto 2.
Raja Pareto Perbandingan ini menunjukkan penurunan 100% terhadap punca paling mungkin. Kinemolog juga telah membuat tindakan pemantauan dan juga penyeragaman yang mana di layar menunjukkan carta alih pembandingan kaedah sebelum dan selepas menggunakan sistem ISRK. Kaedah manual mengambil masa lebih kurang 20 minit, tetapi selepas menggunakan kaedah ISRK, kes boleh diselesaikan lebih kurang 5 minit sahaja. Berikut adalah jadual perancangan penyeragaman di seluruh kampus yang ada di Cawangan Sabah, dan pencapaian penghasilan projek juga diukur, yang mana mencapai penjimatan kos pelaksanaan sebut yang berdasarkan sebut harga kos pembangunan sistem sebanyak RM38,000 dapat dijimatkan kerana menggunakan khidmat kepakaran staf bahagian infrastruktur penjimatan sebanyak RM30,000. Pencapaian kedua adalah penjimatan masa lebih kurang sebanyak 91 jam setahun kerana perbezaan masa 15 minit bagi tiap-tiap satu kes terdahulu. Berikut adalah video bagi kepuasan hati pelanggan. Melalui sistem ISRK yang baru, ia sangat memudahkan kami. Bagus tuh, sistem sekarang udah cepat prosesnya. Mantaplah, juga. Sistem ISRK sangat memudahkan kami kerana dengan sistem ini kami boleh menerima dan memantau tidak masuk kerajaan sejak pasal. Melalui projek ini juga ianya menyumbang kepada objektif jabatan yang pertama meningkatkan kualiti perkhidmatan, meningkatkan kemahiran penggunaan alat-alat kawalan kualiti, menambahkan kecekapan pelaksanaan tugas yang berkesan. Penilaian kumpulan juga dibuat yang mana menunjukkan limitasi ahli dalam setiap kumpulan. Dan berikut adalah jadual bagi penilaian kendiri bagi setiap ahli dalam kumpulan. Carta radar juga menunjukkan sebelum dan selepas perkembangan ahli sepanjang projek ini berjalan. Ini adalah plan pembangunan kumpulan bermula pada Mei hinggalah Jun 2019. Kesimpulannya, kualiti perkhidmatan boleh dipertingkatkan melalui aktiviti KIK. Objektif jabatan juga boleh ditambah baik melalui aktiviti KIK. Dan yang ketiga, kami juga dapat meningkatkan kemahiran penggunaan alat-alat kawalan yang berkualiti. Pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan kos efektif adalah daya kerja kami bagi memenuhi keperluan dan kepuasan hati pelanggan kami. Setinggi penghargaan dan terima kasih kepada perusahaan petinggi UiTM Cawangan Sabah atas sokongan padu kepada tim Kinemolog. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada tim Sabah. Dipersilakan para juri untuk sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, first of all, tahniahlah dapat bersama di final dalam 19 pasukan. Cuma saya nak bertanya sikit berkaitan dengan tajuk projek. Kalau saya lihat tajuk projek penyemakan, maksudnya kita nak semak kekerapan pelajar. Maksudnya kita nak semak kekerapan pelajar college keluar bermalam. Kalau kita lihat college keluar bermalam, maksudnya dia keluar bermalam dan juga pulang bermalam. Saya bermalam di mana? Di Alosta. Bermalam maksudnya kita spend a night in the place. Tetapi apabila saya tengok ayat seterusnya, bermalam selepas jam 10.30 malam dan masuk semula. Dia bermalam di mana kalau dah masuk semula? Itu diction, word diction membawa maksud yang berbeza. So selalu kita kena beri perhatian apabila kita memilih diksi-diksi perkataan untuk kita jalinkan menjadi ayat. Jelas? So tajuk ini perlu dibuat sedikit perubahan supaya dia mencapai objektif kajian. Itu yang pertama. Yang kedua,
keluar malam ni ada dua kategori manusia yang keluar malam. Satu kategori yang keluar dengan meminta kebenaran. Kebenaran maksudnya dia jumpa warden, dia isi borang, dia dapat kelulusan, dia keluar. Satu kategori. Satu kategori lagi adalah keluar tanpa meminta kebenaran. Dia ada teknik dan cara-cara dia untuk keluar. Dia pergi batu campur ke apa dekat security, dia bagi security. Dia ada dua kategori. Sekarang you punya target, tuan-tuan punya target adalah kepada kategori yang keluar dan mengisi borang, nak dapatkan kekerapan. Apabila saya lihat tadi 100% you nak pulihkan, I don't know whether it is a perception ataupun genuine data, saya rasa tak capai. Sebab dia ada dua kategori manusia yang keluar. Satu yang keluar dengan kebenaran, satu lagi yang keluar dengan tidak ada kebenaran. So which is which? Itu yang betul. Itu yang betul. Yang kedua, Tuan ada menyatakan tadi membangunkan satu sistem. Kalau sistem dia ada coding dan sebagainya, saya lihat dalam aplikasi yang Tuan tunjukkan secara indirect tadi, saya nampak macam ia adalah satu Google Form atau Google Drive yang digunakan. Boleh beri penjelasan? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama saya nak menjelaskan kebenaran untuk keluar bermalam selepas jam 10.30 malam. Senario di kampus, terutama sekali dekat Sabah, apabila dia keluar sebelum jam 10.30, dia boleh keluar. Just maklumkan di pos hadapan saja dia keluar. Tapi selepas jam 10.30 malam, sekiranya ada perkara-perkara emergency, pelajar kena berjumpa dengan staf resident college atau warden untuk minta kebenaran keluar. Baik. Yang kedua tadi adalah berkaitan dengan sistem. Sistem yang dibuat adalah untuk menggantikan pengisian borang secara manual. Kalau yang dapat dilihat daripada video tadi, isi borang secara manual, tapi melalui sistem, pelajar cuma perlu login dan isi borang itu terlebih dahulu dan datang berjumpa dengan SRK untuk dapatkan kebenaran. Sebelum ini secara manual, right? Benda yang sama ditransformkan menjadi online. That's all. Adakah yang manual itu diubah dalam online? Saya tengok borang yang sama juga, transparent saja. Borang kalau dulu secara kertas, sekarang di online kan, itu saja. Betul? Terima kasih. Okey, panjanglah ini sampai ke sini. Dia tak terlalu jaya sampai. Dari segi teknik persembahan, jadi kita cakap, kita main pula video. Kita tidak masa. Dan jika saya nak tak kurang daripada 4 minit lagi tentang diri kita dan juga campus. Markahnya 2 je. 2%. Jadi ambil masa yang panjang untuk cerita. Kita tengok dari segi semua pengetahuan mana yang patut ditekankan. Yang patut ditekankan ialah dari segi universiti dan apa impact dia. Kerana masa yang telah banyak diberikan kepada awal, kita tidak bicara tu. Dan saja tu masa tadi kalau ikut listrik itu dah tak kira nama maka kita akan kali ini kebetulan. Now, buka slide Pareto 1. Tak saat saya ke surat 79, 70. Ini Raja Pareto. Ini bukan Raja baru. Yang diwakili itu bukan Raja Pareto. Raja Pareto mestilah bersifat descending order yang paling tinggi sekali. Saya tak berapa cantik ni. Sebab yang satu ni bukan yang awal ni. Muka surat. Jadi dah
kira tu. Yang rules ketiga 79. Bukan ini. Awal dia slide 79. Ya ini. Bukan 79. Ini dah selepas. Betul. Awal slide 79. Okey. Ini bukan Raja Paltu Raja Paltu mestilah bersifat descending order. Kalau nak ikutkan dari segi data tu, yang nombor 4 tu kena pergi kat nombor 2. Nombor 2 masuk 3, 3, 4 dan 5 tak 5 Jadi mesti ini tak betul sebab kita sebut Raja Paltu ni. Raja Paltu adalah satu teknik yang memang digunakan daripada tahun 19 pada dikenalkan pada 1905 yang digunakan sampai sekarang. Jadi orang sensitif kalau kita silap Raja Paltu ni. Jadi baikilah tadi betul ni. Yang ini tak betul. Lain daripada itu saya rasa satu percubaan yang baik tetapi dari segi penceritaan tu kita kena improvkan. Okey, tanya. Okey, kumpulan saya ingin mengucapkan tanya Tuan. Kumpulan daripada Sabah maupun dari Sabah. You have done a good job actually, cuma perlu tambah baikkan lagi beberapa aspek keseragaman, spin off, value creation, banyak saya dapat mempan-mempannya yang saya rasa perlu kita tambah baikkan lagi untuk projek-projek yang akan datang. Okey, itu saja. Thank you very much. Okey, secara keseluruhan banyak, terus berinovasi, kuatkan semangat. Cuma ada sedikit-sedikit penambahan perbaikan yang perlu dibuat, tolong buat. Dan kalau bertanding lagi di platform yang berikutnya, anda mantap. Thank you. Terima kasih di atas komen positif para juri tadi. Terima kasih juga kepada kumpulan Kinomolog dari Sabah. Seterusnya, majlis menjemput pasukan yang ceria berwarna oranye di hujung sana, iaitu pasukan Phoenix dari ITM Cawangan Pulau Pinang. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Penang ke Terengganu, saya Tika Phoenix 1. Pengenalan organisasi UiTM. Pengenalan jabatan. Disertakan misi, visi, objektif jabatan menjadi teras utama serta carta organisasi jabatan dan kelulusan pendaftaran kumpulan. Kumpulan Phoenix diberi nama Kuning Merah Semangat Membara. Dipaparkan logo yang kami cipta, 6 ahli kumpulan berganding tenaga. Berbeza bidang sehati sejiwa, 5 kriteria kumpulan dibina. Kejayaan dicipta, ilham bersama. Email WhatsApp kami gunakan supaya projek senang dibincangkan. Kehadiran kami baik sekali dengan pembahagian tugas yang diberi. Design thinking memandu kami. Carta perbantuan kami ikuti. Pemilihan dan sasaran projek. Obor-obor di Pulau Rawa, saya makna pilih kedua. Tema projek kami berdasarkan analisa metrik yang berteraskan impak objektif jabatan dan kemampuan kumpulan. Tema dipilih peningkatan kepuasan hati pelanggan berdasarkan kaedah brainstorming, teknik 5W1H dan analisa banding. 4 projek utama disenaraikan ikut cadangan ahli kumpulan. Dipaparkan isu-isu yang berkaitan dengan projek yang telah dikenal pasti. Analisa awal projek menggunakan kaedah 5W1H. Bahan MB Average, buku PHY 145, sistem tempahan bilik mesyuarat ANG, sifat pecah alat radar structure. Berdasarkan analisa data metrik, projek yang dipilih adalah bahan MB Average. Bagi mendefinisikan projek, kami menggunakan teknik 5W1H. What? Proses penyediaan bahan MBAB average. Why? Bahan average tidak bersepadu. When? Sepanjang tahun. Where? UiTM Lawangan Pulau Pinang. Who? Koordinator MBAB, Rani ACA, petugas average dan orang awam. How? Aduan petugas average. WOB adalah berdasarkan permintaan average dan BOC berdasarkan kaji selidik 2018. Signifikasi projek memenuhi pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2015-2025, memenuhi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, memenuhi falsafah visi dan misi UiTM, aduan maklum malas pengguna. Seterusnya, peluang pengajar tinggi kepada pelajar dari keluarga golongan B40. Kesan jika projek tidak diselesaikan, enrolment pelajar UiTM menurun. Kualiti kerja dan motivasi menurun serta mencemar imej UiTM. Berikut terminologi yang digunakan. Surat keputusan menjalankan projek. Hadirin sekalian, proses penyediaan bahan average melibatkan 3 fasa: sebelum, semasa, selepas. Kajian awal average menunjukkan kurangnya masa diambil 50.6 minit. Pentadarasan telah dilakukan di 4 cawangan, iaitu Perlis, Negeri Sembilan, Sabah dan Perak, dan 1 agensi luar AADK seberang Perai Tengah. Pentadarasan menunjukkan semua bahan average adalah tidak bersepadu, tidak lengkap dan lambat. Penyataan projek. Objektif projek adalah mempercepatkan proses penyediaan bahan average, mengurangkan keciciran bahan average dan meningkatkan kepuasan hati pengguna. Sasaran projek adalah mengurangkan proses penyediaan bahan average kepada kurang daripada 45 minit, sifar keciciran bahan average, peningkatan kepuasan hati pengguna kepada 90%. Dipaparkan surat permohonan dan kelulusan sasaran projek. Analisis peluang dan perbaikan. Naik kapal ke Pulau Terengganu, saya Ezan Phoenix 3. Peluang penambahbaikan ini berkaitan dengan fasa kira dengar melibatkan aktiviti kenali pengguna dan analisis gerakan pengguna dalam intervensi efektivitas. Kami mulakan dengan mengenal pasti siapa pengguna projek kami. Pengguna semasa pertama, koordinator NGP. Pengguna semasa kedua, Rani HDA Union NGP. Bakal pengguna satu, tugas audit. Bakal pengguna dua, orang awam. Yang satu dipilih kerana beliau yang menguruskan urusan NGP audit. Yang kedua dipilih kerana beliau diarahkan untuk menyediakan bahan-bahan audit. Dan IP1 dipilih kerana mereka bertugas audit. IP2 dipilih sebagai penerima maklumat audit.
Seterusnya dipaparkan bagi memahami gelagat pengguna. Kaedah kami gunakan secara global kepada 142 pengguna. Berikut adalah rumusan gelagat pengguna. Antaranya, barang tidak bersusun, kotak tidak bersempurna dan susah diangkat. Hadirin sekalian, lokasi seterusnya adalah define. Bagi keperluan pengguna, kami dapati IS1 memerlukan penulisan bahan NDAB yang bersepadu kerana bahan audit semasa adalah tidak bersepadu. IS2 pula memerlukan penyediaan kotak khas audit kerana bahan audit banyak dan berrata-rata. Sementara itu, petugas audit memerlukan checklist bahan audit kerana ada bahan audit yang tercicir dan tertunda. Orang awam pula memerlukan penyampaian info audit yang bersempurna bagi peningkatan kepuasan hati mereka. Ini juga menyenaraikan keperluan pemegang taruh iaitu pengurusai gaitian cawangan Pulau Pinang yang memerlukan pengurusan NDAB audit bersepadu dan efisien untuk menterjemah sifat aduan terhadap audit NDAB. Antara gelagat utama pengguna seperti berikut: bersepadu, senang digunakan, senang dibawa, penyampaian maklumat cepat. Hadirin dan pihak juri, kami telah menggunakan kaedah House of Quality bagi memaparkan secara langsung maklumat komprehensif melalui gelagat utama pengguna, matriks hubungan ciri inovasi dan respon teknikal. Dipaparkan House of Quality pertama yang menunjukkan kaitan antara gelagat utama pengguna dan ciri inovasi yang dicanangkan. House of Quality kedua, analisa penilaian pesaing seperti yang tertera. Seterusnya, bagi intervensi ID, kami menggunakan kaedah rangkaian jaya inovasi bagi mengenal pasti dua pihak yang terlibat di semua peringkat proses. Dengan output penyelesaian adalah kotak khas MDAB audit. Inovasi alternatif projek, cadangan dan idea awalan ke arah penghasilan projek. Berikut dipaparkan House of Quality ketiga melibatkan kaitan keperluan teknikal, kos dan kesukaran, kepastian inovasi projek. Berikut ialah proses semasa dan inovasi proses projek. Untuk itu, cipta inovasi projek kami adalah penyediaan audit lebih bersepadu dan efisien serta mesra pengguna, mempunyai bahan yang lengkap, betul dan mencukupi serta penyampaian maklumat yang tepat. Cadangan inovatif dan kreatif dan pelaksanaannya. Intervensi seterusnya adalah prototype. Dipaparkan jadual tindakan pelaksanaan cadangan penyelesaian melibatkan semua ahli kumpulan. Prototype kami lakukan yang menggunakan kotak plastik beroda bagi memasukkan ke semua bahan audit dan file-file plastik sebagai bahan. Seterusnya kami menjalankan interaksi inovasi bersama pengguna yang mana terdapat beberapa cadangan penambahbaikan. Iaitu bentuk kotak lebih memuatkan semua bahan yang bersempurna, mudah diangkat ke mana-mana serta berimej lebih profesional. Penambahbaikan dilaksanakan, prototype menggunakan kayu untuk membuat kotak kit berbentuk bag bilik, slot pembahagi untuk borang dan brosur MDAB, membuat desain yang lebih profesional. Setelah itu, interaksi inovasi dijalankan sekali lagi bersama pengguna dengan cadangan penambahbaikan seperti reka bentuk pemegang yang lebih fleksibel dan membina maklumat atas talian. Penambahbaikan prototype dilaksanakan, hasilnya pemegang kit lebih fleksibel dan penambahan elemen IR 4.0 QR code. Intervensi yang berikutnya adalah test dan kami rangkumkan dalam strategi uji cuba inovasi. Dipaparkan jadual pelaksanaan uji cuba inovasi melibatkan 5 audit. Misi akademik UniKL, MDAB Masjid Kuala Muda, Expo Selangkah UiTM, Kaliber Rakyat Rumah Tempau dan misi akademik SMK Lunas. Seterusnya, pemantauan uji cuba inovasi dijalankan untuk pengumpulan data masa, data penciciran dan data kepuasan di pengguna. Keseluruhannya, analisa data menunjukkan 25 minit untuk masa penyediaan bahan audit, sifar untuk data keciciran, 92% untuk skor cemerlang untuk kepuasan hati pengguna. Para peserta dan juri yang budiman, untuk itu, terimalah penyelesaian inovasi kami. On your mark, get set go, Pro Key. Promosi, profesional, proaktif, key. Pro Key kita. Spesifikasi inovasi Pro Key adalah seperti berikut. Papan pamer boleh laras, QR code e-feedback, e-pinjaman, e-maklumat, sumber elektrik mudah alih 40,000 mAh, mobile mudah alih, MV berkualiti, live cam dan capaian internet tanpa wayar. Seterusnya adalah SOP penggunaan Pro Key dan kepastian inovasi projek.
Bagi rujukan pakar, ProKit telah dibentangkan kepada pengarah MDAB dan semua koordinator MDAB UiTM se-Malaysia pada April 2019. Bagi imej profesional dan korporat, ProKit telah dirujuk kepada koordinator unit komunikasi korporat UiTM Cawangan Pulau Pinang. Seterusnya, persembahan kepada pengurusan telah dilaksanakan pembentangannya kepada Rektor dan Timbalan Rektor HEE. Homestay Desa di Alor Limbat, saya Suhaiza, Felix 4. Peserta KIK dan juri yang beriman, pemantauan dan penyeragaman kami lakukan mengikut jadual mengawal tindakan. Penyeragaman ProKit dimulakan dengan kelulusan penyeragaman ProKit oleh Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang. Seterusnya, pengesahan proses kerja baharu oleh Timbalan Rektor hal ehwal akademik. Ketiga, pembentangan di mesyuarat koordinator program pra-pendidikan tinggi UiTM, pemakluman melalui email rasmi UiTM Cawangan Pulau Pinang, hebahan melalui media sosial WhatsApp dan Telegram rasmi pengurusan UiTM Cawangan Pulau Pinang, dan juga pencurahan inovasi kepada staf-staf dan petugas outreach. Pemantauan ProKit adalah melalui QR Code e-pinjaman dan QR Code e-feedback form. Dipaparkan surat kelulusan uji cuba dan kelulusan inovasi ProKit, dan ProKit telah berjaya didaftarkan di MyIPO Malaysia. Keberhasilan projek. Hadirin sekalian, ProKit telah berjaya mencipta 7 keberhasilan projek. ProKit berjaya menjimatkan masa kepada 25 minit dengan pengurangan sebanyak 51%. ProKit menterjemah sifar keciciran dengan kejayaan 100%. ProKit meningkatkan kepuasan hati pengguna sebanyak 92%. Ternyata 3 keberhasilan projek ini mencapai dan melebihi sasaran projek. Keberhasilan projek keempat, ProKit berjaya mengurangkan proses kerja dari 17 kepada 13 proses. ProKit juga menyumbang kepada penjimatan kos sebanyak 83.4%. Tuan-tuan dan puan-puan, inovasi ProKit ini juga telah menjadikan pengurusan MDAB Outreach UiTM lebih efisien dan meningkatkan imej korporat UiTM dari kelihatan canggung kepada imej yang lebih canggih. Outcome keberkesanan kos projek pula adalah sebanyak RM10,444.20 yang melibatkan 13 cawangan dengan 26 outreach UiTM seluruh Malaysia. Impak ProKit telah mendapat pengiktirafan melalui penghargaan oleh Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang, Koordinator Jabatan Sains Pembinaan, Pengarah Program Pra-Pendidikan Tinggi UiTM dan Koordinator Korporat. Potensi pengembangan replikasi projek ProKit diwujudkan melalui surat tunjuk minat oleh unit PPT UiTM Cawangan Perak, dan potensi pengembangan pengkomersialan projek ProKit pula telah didaftarkan di portal Shopping Malaysia. Secara tuntasnya, hasil nilai tambah inovasi bagi ProKit adalah seperti berikut. Tempoh masa penyediaan yang pantas, pengkomersialan melalui copyright dan online shopping, peningkatan produktiviti kerja, peningkatan kepuasan hati pengguna, keterlibatan dalam IR 4.0 dan ketampakan UiTM dengan imej yang lebih profesional. Seterusnya, bagi spin-off project. ProKit boleh digunakan sebagai kit pembelajaran dan pengajaran, juga sebagai kit promosi produk jualan. Dipaparkan bukti spin-off projek pertama yang mana ProKit telah digunakan sebagai medium penyampaian video STEM Physics di Varsity School SMK Paujaya April 2019. Dan bukti spin-off kedua pula, ProKit telah digunakan sebagai medium promosi tolong bawan ID Juma di jualan Amataska UiTM Cawangan Pulau Pinang Ogos 2019. Impak jangka masa penghasilan ProKit meningkatkan pencapaian objektif UiTM, meningkatkan kecekapan proses kerja organisasi, meningkatkan penyampaian outreach, meningkatkan kewujudan aplikasi Internet of Things, dan meningkatkan pencapaian objektif Kementerian Pendidikan Malaysia. Hadirin sekalian, dipaparkan penilaian ahli kumpulan sebelum dan selepas projek dengan peningkatan sebanyak 25%. Yang bulat tidak datang bergolek-golek, yang pipih tidak datang melayang-layang. Antara limitasi projek, kumpulan menghadapi masalah dengan keadaan desain tinggi, namun ditingkatkan dengan menghadiri bangkit pemantapan KIK. Akhir kata, sekalung penghargaan terima kasih kepada semua yang membantu Phoenix menjayakan ProKit. ProKit mesra pengguna, mudah digunakan di mana
Yang pertamanya, tahniah kepada kumpulan berjaya berada di sini hari ini di hadapan penonton untuk menyampaikan inovasi yang telah anda bangunkan. Tahniah yang pertama. Yang kedua, suka sekali saya ingin mengetahui tajuk projek ni. Cuba nyatakan salah seorang ahli, cuba suarakan tajuk projek itu kepada umum supaya semua dapat dengar. On your mark, get set, go, ProKit. Okay. Tajuk projek professional. I'm talking about professional. Professional, kalau dari segi research methodology, tajuk melambangkan objektif kita dan kajian kita. Kalau itulah tajuknya, sedikit ada kesukaran dari segi dependent and independent variables lah orang kata dalam kajian itu detail. Nak cerita, kalau yang ProKit tadi, betul dah, you bangunkan satu ProKit untuk outreach punya program, nak masukkan pamphlet secara tersusun, tak tercicir dan sebagainya. That is very good. I don't deny itu bagus. Cuma dari segi tajuk tu, nampak ke anak-anakan sedikit. Cuma yang ujung tu nampak kematangan keibuan dan kebapaan. ProKit tu okey. So cuba fikirkan semula. Saya tak deny okey, fine. Cuba fikirkan semula tajuk yang lebih mantap, lebih catchy, yang boleh go apa ni semua ni nampak macam nak lari je. Itu satu dari segi tajuk. Yang kedua, tadi ada slide uji cuba, silakan slide uji cuba. Faham tak uji cuba tu maksudnya apa? Contoh inilah, saya bagi satu contoh yang ringkas. Katalah kita bangunkan satu produk. Nombor slide tak ingat dah kan? Pokok huruf kecil-kecil kita orang tua ni tak pernah. Slide uji cuba dekat design thinking. Okey, now. Okey, saya tak nak buang masa. Okey. Uji cuba bermaksud apabila kita membangunkan satu inovasi, sama ada sistem maupun produk, kita perlu uji cuba untuk membuat penambahbaikan terhadap produk atau sistem. Dan kita akan uji cuba beberapa kali sehingga kali terakhir kita mendapat kepuasan at least 95% daripada inovasi atau sistem yang kita bangunkan. Uji cuba tu kita buat dekat kita dengan kepakaran kita. Tapi di uji cuba sini, saya tengok tuan-tuan, puan-puan dah bawa berata-rata uji cuba. Cuba ceritakan sedikit kembali, uji cuba tu dibuat di mana? Okey, untuk makluman server, uji cuba ini kita lakukan dalam strategi uji cuba inovasi melibatkan 5 outreach yang mana telah melalui penambahbaikan dengan interaksi bersama pengguna. Kita bangunkan prototype, selepas kita bangun prototype, kita panggil pengguna untuk kita buat interaksi bersama pengguna. Kemudian pengguna akan komen untuk penambahbaikan. Itu terdapat 3 kali penambahbaikan. Setelah itu barulah kita buat strategi uji cuba inovasi pada 5 kawasan outreach. So, it can be accepted, boleh diterima. Tetapi penjelasan saya tadi kepada uji cuba itu perlu diperhatikan. Boleh diterima. Saya tak nafikan panggil pengguna untuk test produk and so kita buat pilot test atau kajian rintis terhadap produk yang kita bangunkan. Saya tak salahkan. Tapi ada baiknya kita lihat kembali uji cuba itu membawa maksud. Okey, terima kasih tuan-tuan. Mengubah destiny anak bangsa. Satu tagline yang sangat besar kepada bangsa Melayu dan bukti terang. And yet, tajuk kita ialah outreach, bawa kita punya materials. Untuk projek ni okeylah, tapi saya nak kita timbangkan mana yang lebih besar dari segi MBA, hasil daripada outreach ataupun membawa barang atau konten outreach.
Okey, terima kasih atas soalan diberikan. Untuk maklumat, kit MPAB Auris ini kita ada sertakan dengan QR code yang mana hasil pada Auris itu sebenarnya akan memberikan makluman yang tepat, yang cepat kepada lepasan SPM. Jadi bagi mereka yang nak akan maklumat lebih lanjut melalui QR code yang kita letakkan bersama dengan ProKit kita, mereka akan terus dapatkan info-info MPAB selepas habis saja Auris yang kita lakukan. Itu antara penambahbaikan yang kami lakukan, yang mana sebelum ini Auris memang tidak ada elemen QR code dan sebagainya. Yang ada cuma bawa kotak dan buka booth dan letakkan borang-borang. Itu saja. Saya sugesti penceritaan projek kita ni. Saya sebab apa? MPAB itu adalah satu gagasan yang besar. Jadi penceritaan kita ialah kotak. Cuba consider ni, saya tahu dan tak cerita juga bahawa maklumat yang terkandung di dalam outreach itu, apa maklumatnya? Yang itu yang saya rasa maklumat itu kena sampai kepada target dulu. Jadi pada pandangan saya, kita punya fokus itu dah lari sikit lah. Nak bawa barang material content outreach itu dengan pastikan bahawa maklumat outreach itu mana yang lebih patut diberitahu. Saya bertanya saja, saya tak ada apa-apa komen. Saya bertanya dari segi projek mana yang lebih diberitahu. Itu dia soalan saya. Jawab kemudian lah. Okey, kumpulan tanya ucapkan kepada kumpulan ini persembahan yang menggemparkan tadi saya pun setuju bila puan berada di sini. Memang puan antara yang berbakat lah boleh memimpin orkestra bagi fokus itu satu inovasi betul jadi walaupun tanya saya ada satu soalan untuk membantu anda. Saya juga sangat bersetuju dengan doktor punya komen tadi. Agak confused saya pada minggu ini. Tema anda ialah meningkatkan kepuasan pengguna, tapi bila produk ialah profit. Jadi saya ingat benar-benar tajuk untuk mengatasi masalah pengguna. Tapi tak apa, dah clear tadi. Cuma di sini bila anda cuba nak mendengarkan produk inovasi, saya lebih tertarik juga untuk melihat bagaimana proses pembangunan profit. Perlu diterangkan dengan jelas. Jika kita tak nak bahawa ProKit ni dah ada orang yang dah buat sebenarnya tempat lain. Jadi tak ada dah originality produk kita. Saya banyak menjadi juri untuk anugerah Universiti Negara. Saya selalu tekan, make sure your product you the first and the only one in the country. You have to make study. Supaya bila you buat orang gelak je. Lama dah produk ni, absolute already. So you have to make study, do the survey, buatlah macam mana pun, and you guarantee that power, you are the first. Itu komen saya untuk penambahbaikan. Okay, itu saja. Thank you very much. All the best. Okey, secara keseluruhan inovasi bagus, cuma dari segi justifikasi dan penerangan itu perlu dimantapkan. So ini satu pengalaman yang baik untuk kita bawa ke depan, untuk kita lebih berhati-hati dalam menyampaikan maklumat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada tim Phonics dari UiTM Cawangan Pulau Pinang. Tibalah masa untuk kita bersama dengan kumpulan terakhir, iaitu kumpulan 12. Dipersilakan iFlash dari UiTM Selangor Shah Alam.
Kita